Sedikit tentang Puspahanas, Dipak dan juga Raja Rofiah dan juga Boston. It's been almost a year, sudah 1 tahun. But perkara ini masih lagi belum diselesaikan sebenarnya, dan ada perkembangan baru yang wajar kita bawa ke pengetahuan umum. Kenyataan Menteri Pertahanan saya rasa semalam ataupun 2 hari lepas, bahawa pembinaan Puspahanas telah diteruskan dan dijangka akan siap tahun ini. Tanpa pengetahuan beliau, saya pasti akan mengundang pelbagai persoalan mengenai tata kelola yang diamalkan oleh kerajaan. Sebelum ini, projek Puspahanas dianugerahkan kepada Awan Megah Sendirian Berhad yang dikuasai oleh Datuk Raja Rofiah Raja Abdullah, iaitu seorang pemimpin kanan wanita UMNO. Sebelum ini saya dan Wabi Zuraida dan rakan-rakan yang lain telah mendedahkan bahawa bon tanah yang sepatutnya diberikan kepada kerajaan sebagai jaminan kepada prestasi kerja ataupun performance bonds telah lama luput. If you recall the series of press conference on this issue, the land bond is a performance bond. Oleh kerana Puspahanas ni dapat tender daripada kerajaan oleh kerana Awan Megah dapat tender penswastaan Puspahanas, in return for it, Awan Megah was supposed to provide initially a land bond of about 70 million plus. Itu sebagai performance guarantee. You tak siap, maka kita akan cash out the performance bond in the form of one bank draft. Dulu pun dia telah langgar peraturan apabila Awan Megah terus dengan projek itu walaupun land bondnya telah tamat. Kalau in normal procurement, in any contract, as a contractor, when your performance guarantee has expired, you either provide a new performance guarantee or you are basically in breach of your contractual terms and you will be kicked out, a new person will come in. But that was not the case. Even daripada 2011 tadi, walaupun saya rasa dia expire 2011, the first land bond yang dibayar oleh Dipak itu expire in 2011. Even masa kita telah mula dedahkan tahun lepas, masa itu pun land bond telah pun luput. Jadi sebab itu apabila isu ini jadi kontroversi tahun lepas, kerajaan melalui Bauster dan juga Kementerian Pertahanan cepat-cepat mengatur satu perjanjian baru yang mewajibkan Awan Megah Sendirian Berhad menyediakan bon tanah yang baru bagi menggantikan bon tanah yang telah luput. Dan kalau saudara-saudari ingat, saya sebagai pemegang saham Bauster, I'm a shareholder of Bauster. Saya dapat RM7 setahun daripada saham itu. I had the opportunity to go through and scrutinize the confidential sales and purchase agreements in between Bauster Holdings, Asta Canggih dan Awan Megah. If you remember last year, saya tidak diberikan salinan kerana HPNC, tapi I put all my notes here and I still have my notes on all the important clause. Jadi saya hanya menunggu masa saja when I wanted to refer to my notes. Jadi kalau saya boleh ulang balik sebagai pemegang saham di dalam Bauster Holdings, saya telah menyemak sendiri perjanjian di antara Bauster dan Awan Megah yang antara lainnya menyatakan perkara-perkara berikut. Dan perkara itu juga boleh disemak dengan pengumuman yang dibuat oleh Bauster di bursa. Pengumuman ini dibuat pada 27 Disember 2012, dan kalau saudara-saudari rujuk kepada muka surat 3, perkara 2.1.2, the salient terms of the land sale agreement, perkara A itu, 3 syarat itu adalah conditions precedent ataupun syarat perjanjian yang mesti dipatuhi. Pertama adalah execution of the supplemental agreement, the privatization agreement between Awan Megah and the government of Malaysia. Yang kedua, approval of relevant authorities for the transfer of the lands to be obtained by Asta Canggih. Dan yang ketiga, the termination or mutual rescission of the joint venture agreement and supplemental agreement between Awan Megah and Gapi Unit.
Okay. Yang itu yang diumumkan. I then had the opportunity to go and scrutinize in details. These are the two most pertinent conditions which I can share with you. Pertama, awan megah dan Boston perlu memenuhi syarat-syarat perjanjian ataupun conditions precedent dalam tempoh 3 bulan dari perjanjian itu ditandatangani. Itu tidak dimasukkan di dalam pengumuman, tetapi itu adalah sebahagian dari perjanjian. That the conditions precedents, yang 3 perkara yang saya baca tadi, must be fulfilled within 3 months from the date the agreement between the 3 parties was signed. Perjanjian itu ditandatangani pada 27 Disember 2012. Maknanya 3 bulan. The latest all the 3 conditions should have been fulfilled by the 3 parties would have been March 2013. Sehingga kini ketiga-tiga syarat tersebut iaitu memeterai perjanjian perswastaan baru bagi Puspahanas, persetujuan Kerajaan Negeri Selangor antaranya untuk memindah milik tanah, dan pembatalan perjanjian usaha dengan Gapi Unip masih lagi belum dipatuhi. Dan saya rujuk itu kepada satu jawapan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan, soalan nombor 63 di Dewan Rakyat. I know, saya simpan benda ni. I waited for the right time to bring it up, sebab masa Parlimen hari itu, masa jawapan ini diberikan, saya di Mekah. So I didn't want to attack from Mekah. Jadi pada 2 hari bulan Oktober 2013, memang jawapan telah diberikan oleh Kementerian Kewangan. Saya baca. Soalan saya begini. Minta Menteri Pertahanan menyatakan status pembinaan Puspahanas yang diberikan kepada Awan Megah Sendirian Berhad, dan sama ada Awan Megah Sendirian Berhad telah menyerahkan bon tanah yang baru dan sah. Apakah status perjanjian baru yang ditandatangani memandangkan urus niaga melibatkan pemindahan hak milik tanah seluas 223 ekar kini tidak diluluskan oleh Kerajaan Selangor? That was my question in Parliament, asking what's the status, have the new land bond be submitted and so on. Dan ini jawapan Menteri. Bangunan Pusat Pengajian Pertahanan Nasional atau Puspahanas masih lagi dalam pembinaan dan dijangka siap pada bulan Oktober 2014. Satu perjanjian tambahan di antara Awan Megah Sendirian Berhad dengan pihak kerajaan sedang dibuat, memandangkan pelepasan tanah kepada Awan Megah adalah secara pemberi milikan terus setelah Kerajaan Selangor tidak bekerjasama dan tidak meluluskan pelepasan tanah kepada syarikat melalui kaedah penyerahan dan pemberi milikan semula. Walau bagaimanapun, perjanjian tambahan tersebut belum dimuktamadkan untuk ditandatangani. Oleh sebab itu, Awan Megah Sendirian Berhad belum menyerahkan bon tanah berkaitan. Ini jawapan Menteri yang mengesahkan bahawa perjanjian tambahan belum ditandatangani. Jadi syarat pertama is off. Yang kedua, bon tanah pun belum ditandatangani, diserahkan. Maknanya kontrak di antara Awan Megah dengan kerajaan untuk membina Puspahanas ini adalah kontrak yang tidak sah kerana tidak mempunyai bon tanah yang sah. And this is on a case yang ada public scrutiny. Ini satu dunia tahu ni. Ini bukan kes sembunyi-sembunyi ni. Yang itu pun, even after public reprimand and a big hoo-ha about the whole thing, dia masih lagi buat macam, saya reserve my word, sorry lah. Dia buat macam tak ada apa-apa. Kat situ tambah lah kan. Jadi ini bermakna berdasarkan semua maklumat dan jawapan Menteri setakat ini, pembinaan Puspahanas masih lagi diteruskan melalui satu kontrak yang tidak sah dan tidak mematuhi syarat-syarat perolehan kerajaan. Kerana Awan Megah sebagai penerima kontrak tidak menyediakan bon tanah yang sah sampai ke hari ini, dan disahkan oleh Menteri bahawa bon tanah itu masih lagi belum ada. Dan dia nak salahkan Kerajaan Negeri Selangor pula. Yang kedua, perjanjian jual beli di antara Boston Holdings Berhad, Asta Chandri dan Awan Megah telah pun terbatal secara automatik kerana mengikut perjanjian hanya ada tempoh 3 bulan daripada 27 Disember 2012 untuk mematuhi ketiga-tiga syarat
conditions precedent tadi. Jadi saya obviously menyatakan rasa kesal dengan Menteri Pertahanan dulu dan sekarang yang langsung tidak ambil peduli kemarahan rakyat, yang isu ini telah menjadi satu skandal dan diberi perhatian khusus terutamanya oleh penabung-penabung lembaga tabung angkatan tentera yang mana mereka merupakan pemegang saham terbesar di dalam Baustead. Ratusan juta wang rakyat dibazirkan melalui projek-projek sebegini, sedangkan rakyat diminta untuk tak makan gula, cari jalan yang tak betul, and yet at the same time you give hundreds of millions to these projects, continue the wastages in spite of the expose and public attention to it. Ini yang kita tahu. Yang kita tak tahu projek-projek lain, saya tak tahulah macam mana. Malah dengan terbatalnya perjanjian di antara Baustead, Astar Canggih dan Awan Megah ini, bermakna wang deposit yang telah dibayar kepada Awan Megah sebanyak 13 juta hangus begitu saja. Because the agreement yang saya telah teliti secara jelas menyatakan, kalau mengikut di dalam jadual pembayaran, jika perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan kerana mana-mana syarat tidak dipenuhi, maka bayaran deposit itu akan hangus. Assuming that the conditions precedents have not been met, which was confirmed by the minister, I would imagine that the agreement now is null and void. All the hoo-ha about Baustead coming in, taking over, and it was just hoo-ha. It's just a window dressing at that time to silence Deepak and Raja Ropeah and so on before the election. Now that I'm quite sure the agreement is null and void, that means that Raja Ropeah basically gets 13 million free of charge for not doing anything. And at the same time, Raja Ropeah also continue with the project, and there's another money there, and about 223 acres of land which remains in her hands with or without the agreement. Jadi sebab itu saya akan menulis secara rasmi kepada Ketua Audit Negara supaya Ketua Audit Negara turun dan mengaudit projek Puspahanas ini secara serta-merta. Because the audit done by Auditors General usually goes by schedule and by phasing. Usually they have a schedule, 2 or 3 years worth of schedule, and they will go from one ministry to another. So unless there is a specific reason, chances are Puspahanas will just be completed within a year, case closed, and we will never hear or see anything on it. Jadi sebab itu saya akan menulis secara rasmi kepada Ketua Audit Negara supaya audit Puspahanas ini dimasukkan di dalam laporan audit 2013 yang sekarang ini sedang berlangsung, supaya tahun depan ataupun akhir tahun ini we will see apa yang terjadi di dalam Puspahanas. Dan saya juga akan menulis kepada pengurusan Baustead in my capacity as a shareholder to confirm whether or not the agreement is null and void. Kalau agreement itu tidak null and void, then I want to know how come the agreement is not null and void when all the conditions precedents were not met and confirmed in Parliament by the minister in charge.